Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLKN ni best ataupun tidak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah sajalah live pagi-pagi ni kan. Tadi dia tengok gambar PLKN saya kan. Jadi saya nak kongsikan sikit pasal PLKN saja, sembang-sembang santai kan. Jadi boleh tag-tag lah siapa geng-geng PLKN ni kan. Jadi saya nak terang sikit lah bagus ataupun tidak sebenarnya PLKN ni kan. Jadi pertama sekali kalau nak cerita bagus ataupun tidak PLKN ni, saya orang yang antara orang yang terlibat dalam program PLKN ni. Dan masa tu saya duduk di pondok dah surat tawaran sampai, saya terpaksa berhenti saat pondok untuk menjalani PLKN. Masa tu saya duduk belajar di Kelantan. Jadi bila dah sampai surat tawaran tu, bulan, tak silap saya bulan 6 kot saya kena pi. Jadi Alhamdulillah saya pi, selesai selama berapa bulan, 5-6 bulan lah, 6 bulan ke 3 bulan pun saya tak ingat lah. Jadi Alhamdulillah. Jadi macam-macam lah kita dengar sebelum tu kan, yang tu lah yang ni. Tapi sebenarnya game PLKN hadir Tok muda lagi kan, era PKN dah 30-an lah, umur saya 30-an, jadi saya kena terang lah bagus ataupun tidak. Dulu masa PKN ni buat macam-macam, kita dengar benda-benda yang tak bagus, yang tu lah, yang ni lah, macam-macam lah. Tapi apabila kita duduk di sana kan, jadi Alhamdulillah, walaupun saya ialah memanglah siri saya tu, siri ketiga tu memang budak-budak tak apa nak cantik sikit lah. Sebab saya pun ada record, jadi tak perlulah saya cerita dalam live ni. Jadi Alhamdulillah, walaupun siri tu agak teruk bagi saya, tapi sebenarnya boleh dihandle dengan jurulatih-jurulatih yang ada di camp tu, Alhamdulillah kan. Jadi bagi saya, pertama sekali saya kata bagus, sebab pertama sekali dia melatih jati diri, tuan-tuan. Dia melatih jati diri kita kan. Dia kena pada pagi awal, subuh, semayang subuh. Lepas semayang subuh, selepas semayang subuh pukul 6 tu, berkumpul di padang kawat. Kumpul di padang kawat. Jadi jurulatih akan mecek lah badan kita, janggut kita shaving ke tak, apa semua. Okey, lepas tu PT pagi, start PT pagi. Dia buat PT pagi, dia buat senaman lah, apa macam-macam lah. Habis tu baru makan. Lepas makan tu masuk rehat-rehat saat 15 minit dan tukar baju, kena masuk kelas. Kelas macam kelas motivasi ni lah. Yang saya ingat, saya pun lama lah tapi hari ni duk kemas ternampak kan. Tu yang saya share tu, saya PLKN Geo Cosmo. PT pagi tu bagi saya memang agak teruk lah. Dia tengok lah jurulatih yang ambil tu. Macam saya dulu jurulatih Wira, tak silap nama saya ingat sampai hari ni, memang muntah hijau lah tuan-tuan. Bukan memang lah, masa tu memang komando pun ada dalam camp tu, masa saya duk training tu. Jadi muntah hijau tuan-tuan. Ada yang tak boleh buat, ada yang tak boleh buat ni, dia kena dapatkan surat satu kad merah lah daripada orang panggil apa ni, medical situlah, askar juga, medical pun askar juga. Jadi mengesahan dia tak boleh buat PT pagi, dia tak boleh buat banyak benda lah dia tak boleh buat. Ada, memang ada. Mungkin setengah orang dia ada penat lah apa semua kan. Jadi tak zalim sebenarnya PLKN ni. Jadi orang yang boleh buat kena buat. Orang yang tak boleh buat ni, dia memang dah akan dapat satu kad merah. Dia akan duduk luar tepi padang lah. Macam kita kawat ke, kita buat PT ke apa, dia dapat kad merah, dia dikecualikan. Okey, sambung pula tadi. Lepas makan pukul 9, pukul 8 macam tu, sarapan pagi. Lepas tu masuk kelas motivasi sampai pukul 12 ke 11, saya tak ingat lah. Lepas tu rehat saat makan tengah hari. Lepas tu sembahyang solat Zuhur. Tapi yang seronoknya, bagusnya satu saya nampak di sana, memang kita dianjurkan solat berjemaah kan. Dianjurkan solat berjemaah. Lepas habis tu pukul 3 petang ada lagi kelas, macam kelas kayak, kelas apa, memang full lah. Time ni memang full. Habis saja lepas kelas kayak, rehat saat makan petang. Pukul 6 olahraga, main bola lah, main macam-macam lah. Pukul 7 semua kena pergi ke surau masa tu. Surau
Lepas tu solat maghrib, lepas tu ada tazkirah sampai isyak. Lepas solat isyak baru pi balik ke camp, makan malam sikit. Lepas makan malam lagi pukul 10 ada roll call, panggil pula check apa semua orang. Lepas tu malam lagi ada dia buat duty pula, duty seorang 2 jam. Jadi keadaan tu memang full time. Memang seronok lepas kita keluar. Masa duduk dalam tu agak perik tuan-tuan. Sebab kena latu teruk. Latu ni agak kasar sikit lah. Latu standard lah, askar pengajang. Tuan-tuan kena faham lah. Ada yang komando, ada yang unit macam-macam unit. Tapi memang saya respect tuan-tuan. Sebab apa? PLKN ni mungkin dulu masa waktu tu macam-macam lah orang kata tak guna, perhabis duit kerajaan. Bagi saya tuan-tuan, PLKN ni bagus lah umur 18. Mungkin umur ada 19-20 yang lewat sikit tunda masuk ke PLKN. Pertama sekali dia tak ada lah sia-sia tuan-tuan, tak ada lah berempik ke apa. Di situ akan diterapkan cintakan negara, diterapkan keharmonian pelbagai kaum tuan-tuan. Masuk lautan tuan-tuan, nak cerita sikit dalam PLKN. Masuklah tuan-tuan, masuk lautan. Bila kami jalan masuk banyak lah kilometer dia tu, boleh tahan jugalah. Bila duduk lautan, diajak suasana duduk macam nak askar kan. Lepas tu kena gosok gigi tu pakai tu semua orang. Kan, Cina ke India ke, rasa sekarang sikit lah. Rasa sekarang sikit sebab apa, nak bagi situ tak ada perkauman. Di situ tak kira lah bangsa, tak ada lah. Di PLKN tu dia tak ada sebut dah bangsa tuan-tuan. Dia tak boleh nak rasa geli dah tuan-tuan. Dia akan jadi satu perpaduan yang cukup baik. Yang saya nampak di situ di PLKN ni, pertama sekali dia memupuk perpaduan antara waktu kita umur 18 muda-muda tuan-tuan. Kalau kita tak terap benda macam tu, dia bila boleh jadi benda-benda lain lah. Alhamdulillah. Yang kedua, dia ada jati diri tuan-tuan. Jati diri ni mental set. Mental set ni macam kita nak berlari, nak jogging kan, tak boleh jadi jurulatih kan ada di belakang push kita sampai kita boleh. Itu semua benda-benda yang bagi saya kenangan manis lah tuan-tuan. Ada sedih tapi sedih saya rasa rosak lah, ni saya terang lah. Memang seronok lah tuan-tuan. Seronok dia sebab kita ada jati diri. Dan sampai hari ni sebenarnya pelajaran cikgu-cikgu kita bagi tu saya guna sampai hari ni tuan-tuan. Dan saya rasa mungkin juga di PLKN lah saya berani bercakap, di PLKN tu dia ada kelas pukul 11 yang kita pukul 9 sampai 11 itu sebelum makan tengah hari itu dia ada kelas. Kelas bagaimana dia kadang-kadang dia buat macam parlimen. Kita duduk, ada yang sokong, ada yang mencadang. Jadi di situ mengajak kita supaya kita berani bercakap, berani tunjuk diri, berani bercakap yang benar, yang betul, yang hak. Dan saya rasa yang tu juga antara satu pembelajaran yang saya bawa sampai hari ni. Cikgu-cikgu saya, dan ada lagi lah buku-buku nota yang saya catat sampai hari ni. Di situ juga dia ajak cara tengok kompas. Banyak tuan-tuan sebenarnya kan. PLKN sekarang dah jadi tempat paranormal. Setiap malam dia banyak tu. Ya, memang tempat-tempat ni memang agak ke hutan, ke jauh. Tak banyak camp-camp ni memang jauh daripada penempatan orang lah. Macam saya kena di Tasik Meranti tu, di Wang Kelian tu memang naik bukit tuan-tuan, hujung belakang. Kalau kita keluar tu boleh masuk ke Gua Kelam ikut jalan belakang. Saya muda lagi dalam 30-an lah, InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, masa saya nak cerita bab mistik pula. Ni saya cerita yang best-best lah tuan-tuan. Best-best kami kumpulan Bravo, Camp Gio Cosmo. Jadi ni saya cerita benda-benda yang bagi saya kalau ada pun bagus juga sampai hari ni. Kurang-kurangnya anak-anak muda kita taklah orang kata apa, tak merapu sangat lah tuan-tuan. Jadi bila duduk situ, saya ingat lagi di PLKN tu handset tak dibenarkan bawa. Handset dibawa pun akan dipegang oleh cikgu-cikgu. Mungkin hari Sabtu Ahad mungkin kita dapat balik handset untuk call mak ayah kau boleh mai tengok. Lepas tu handset tak boleh pegang tuan-tuan. Itu satu benda yang baik lah saya rasa waktu tu. Walaupun 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan ni saya rasa memang terbaik lah. Pertama sekali kita rasa suasana tu memang best. Wira-wirawati harapan masa tu lagu tu. Sangkat mersing. Jadi banyak benda yang best tuan-tuan sebenarnya. Yang bukan takat best, yang ada orang kata sosial lah, macam tu lah, pegang tangan ada.
Bagi saya, setiap camp tu dia letakkan satu askar ataupun unit kagat. Kagat ni daripada kor agama. Jadi ustaz-ustaz dan juga dilantik juga dalam tu, golongan yang orang yang belajar pondok akan dilantik dengan kor kagat ni bersama-sama. Antara dia saya lah tuan-tuan. Masa saya baru balik, saya dah dalam pengajian pondok lagi. Jadi nak kata sosial macam-macam ni saya rasa merapu lah. Dan jurulatih-jurulatih agak tegas benda-benda macam tu. Macam contoh kalau lari pun, orang lelaki kena lari dulu, lepas tu baru orang perempuan, supaya tak terjadi benda-benda yang tak elok yang berlaku. Jadi dipantau dengan sepenuhnya. Jadi tak ada lah pencampuran aduk, campur lelaki perempuan juga. Tapi tak ada lah sampai ke tahap tak ada batasan, sampai macam-macam tu semua tak betul lah. Sebab saya pun duduk situ, saya tahu macam mana. Cukup mencabar jaga pelatih-pelatih PKN je. Subhi Kamarudin, mungkin Tuan Subhi ni juga antara jurulatih kan. Allahu Akbar. Kena PKN kat mana? Saya kena PKN di Tasik Meranti, siri ketiga. Jadi itulah saya boleh kongsi tuan-tuan. Untuk nak cerita pasal mistik ni, Camp Tasik Meranti tuan-tuan ni memang cukup mistik tuan-tuan. Macam-macam benda berlaku. Sebelum saya sampai situ pun, orang kata ada jugalah jurulatih-jurulatih ni yang memang dia ke arah merawat. Dan di situ juga kor agama juga memang, saya tak ingat dah lah saya punya kor agama tu nama apa, tuan apa, saya tak ingat lah. Cikgu, kita panggil cikgu di situ. Jadi alhamdulillah saya pun di sana membantu, dan mereka pun tahu kita boleh berubat. Kebanyakan yang histeria situ boleh katakan pelatih dari perempuan lah. Pelatih-pelatih perempuan ni memang selalulah histeria di camp kami ni. Kerasukan. Sebab apa tuan? Sebab memang tempat tu memang agak keras lah bagi saya, keras. Memang keras. Yang biasa sekali masa kami duduk jaga duty 2 jam tu, masa ni di tempat lelaki lah. Saya ingat kawan-kawan saya ada yang menjerit, lari entah bukang. Masa mereka duduk jaga duty 2 jam malam tu, ada mereka kata rimau besar lintas lalu ke depan camp. Tapi sebenarnya bukan rimau tuan. Dua orang nampak tau. Itu bukan rimau, itu jelmaan sahaja di camp tu. Jadi di situ memang banyaklah kes kerasukan, dan saya bersama-sama dengan cikgu-cikgu membantu pelatih-pelatih yang kena rasuk ni. Banyakkan perempuan lah. Dan saya ingat kenangan manis tuan-tuan, sebelum tidur ni, dalam saya punya tim Bravo ni tuan-tuan, bukan dekat Bravo lah, kadang-kadang Charlie Alpha, dia dekat-dekat ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Dia dekat-dekat 4 bilik ya. Jadi sebelum tidur ni, saya akan baca Bismillah 6 derah-derah lah. Saya baca Bismillah 6 derah-derah. Yang sonok tu kawan-kawan India, China, Siam. Masa saya duduk tu Siam pun ada. Semua angkat doa tuan, semua angkat tangan tuan. Saya tak murung benda ni. Kalau siapa-siapa yang biasa duduk dalam camp, dia duduk dalam team saya, dia tahulah macam mana. Semua angkat tangan. Baca Bismillah 6 sampai habis ni, tiup. Saya kata saya ajak lepas baca Bismillah, saya habis saja. Afallahu khairan hafizah wa huwa arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sapu Cina ke, India ke, Siam ke, semua sapu tuan-tuan. Sebab apa? Situ memang bukan main-main. Bukan calang-calang, bukan tempat yang biasa-biasa tuan-tuan. Yang ni pengalaman saya di Camp Tasik Meranti. Memang agak keras lah tempat tu. Masa tu saya pun duduk dalam pondok, lepas dah kena panggil pergi sana lah. Alhamdulillah kita dapat bantu. Sepatutnya PLKN ni diadakan semula. Ya, saya sokong tu tuan. Tuan Subhi Kamarudin, kalau ada, saya sendiri sokong. Dan saya rasa sepatutnya lah, kami ni bekas-bekas PLKN ni, sepatutnya ada benda yang kita boleh buat. Contoh kita pula jadi jurulatih ke, di-train kita balik untuk jadi jurulatih ke, mengajak balik budak-budak ke, ataupun apa-apa lah tuan. Sebenarnya saya rasa kalau biar macam tu, banyak siri juga. Saya rasa PLKN ni banyak siri. Tak silap saya, dia start daripada 2003 ataupun 2004. Camp PLKN ni sampai ke 2000 apa, tak tahulah, tak ada dah sampai tu.
Saya rasa benda tu jadi macam habis tu lah. Memang kita ada jati diri tu. Orang yang pi PLKN tu dia masih ada jati diri. Tapi saya rasa macam benda tu disia-siakan. Sepatutnya mungkin boleh buat program-program lain. Ambil budak-budak muda pula kita latihkan kembali. Kan? Saya rasa kali itu lebih baik. Kan? Banyak kenangan mana seluduk okok ni. Itu standard lah. Itu standard. Dia cerita buat okok ni. Nak masuk tu memang dia check tuan. Oh, ada yang bubuh dalam apa. Tapi kita askar ni dahsyat, tak boleh nak tipu tuan. Masa kami masuk mula pun adalah sahabat-sahabat kita ni okok daun, dia bubuh tahu dalam apa? Dalam bukutai bedok. Askar ni, boleh kata askar ni dapat tuan. Bukutai bedok tu, dia buka bedok tu, kan, dia bubuh dalam tu. Tembakau dia bubuh okok daun dalam tu. Tutup bukutai bedok tu. Main dengan askar, dia goncang, dia tahu ni bukan bedok. Memang betul tuan-tuan. Ni saya nak beritahu ni, askar ni memang dahsyat lah. Mereka punya checking dia tu. Jadi rokok ni nak beli tahu tak mana? Rokok ni dia nak beli time budak-budak Siam, budak Cina, budak India nak pergi semayang. Jadi mereka akan pergi naik van. Kita bagi duit ni cerita jahat lah. Kita bagi duit mereka. Mereka naik lah pergi semayang. Sebab mereka semayang mereka kena keluar pergi bandar. Okey, yang India pergi Kuil, yang ni pergi Kuil Cina lah, pergi Tok Kong Cina. Okey, jadi mereka di sana tu mereka akan beli rokok siap. Mereka beli rokok. Okey, taruh dia naik van tu, yang mana duduk belakang sekali jahat ni, dia akan baling rokok tu dalam samun tu. Sebab apa? Esok pagi, PT pagi, kita akan jogging di dalam semok tu. Jadi dia baling dalam semok tu. Jadi esok bila kami jogging, masa tu lah ambil rokok tuan. Ni jahat ni cerita ni. Tu saya ada kawan dah berhenti rokok, boleh pergi betul. Ni saya cerita betul lah. Itulah cara nak seluduk rokok tuan. Bukan main susah. Rokok mahal masa tu. Sebatang RM1. Dulu sebatang baru 3 rupang tak silap saya. Tapi cah dalam camp. Jahat juga. Duduk ni. Dia boleh juga. Kok mana pun dia punya akal tu dahsyat. Ni kenangan lah. Saya cerita kenangan. Jadi itulah bagi saya, kalau kata kerajaan buat balik pun bagus juga. PLKN ni, dan cuma ambil balik orang pelatih bekas-bekas PLKN ni. Jangan biar saja. Ataupun ambil balik bekas-bekas PLKN ni, buat sesuatu. Mungkin boleh bagi apa-apa. Bukan nak minta kerja tuan-tuan, tapi buatkan satu aktiviti yang boleh bangkitkan lagi jati diri, semangat perpaduan. Ni cerita dalam bulan kemerdekaan ni. Kan lebih baik buat macam tu. PLKN program yang terbaik. Ya, betul itu. Mungkin dulu dikecam. Belum kantoi mandi kolam. Dulu dikecam. Sebab apa? Macam-macam lah. Kita dengar yang tu lah, yang ni. Sebenarnya tidak tuan. Saya sendiri duduk dalam tu. Sewaktu saya nak pergi pun memang mak ayah kita susah hati. Sebab saya duduk pondok. Jadi takut masuk dalam tu jadi macam-macam. Tak, sebenarnya Alhamdulillah. Kita duduk di pondok ni, kita pergi PLKM ni saya lah. Jadi ilmu tu kita duk ajak pula kawan-kawan kita. Jadi saya rasa lebih bermanfaat. Kita duduk di pondok. Dah kena pergi PLKM, kita pula ajak kawan-kawan kita. Dan bersama-sama dengan Ustaz Kagat. Ajak solat, ajak macam-macam. Saya nak beritahu lah, di camp siri kami, siri ketiga ni, memang agak teruk tuan-tuan. Budak-budak yang bermasalah. Yang umat yang Islam ni semayang pun tak tahu, ambil wuduk pun tak tahu. Ni semua benda-benda yang saya tengok ni. Jadi Alhamdulillah, bukan kata saya nak tunjuk saya bagus, saya pun nakal juga. Tapi di situ kita boleh sama-sama kita didik. Kurang-kurang dia keluar PLKN 3 bulan tu, dia dah boleh solat. Dia dah tahu macam mana solat, dia dah tahu nak ambil wuduk macam mana. Banyak lah tuan-tuan, banyak lah nak cerita ni tak habis lah. Buat PLKN ni memang kenangan manis lah. Memang kenangan, banyak kenangan. Tangkap cinta pun tang tu. Rasa cerita orang mengarut lah. Dia biasalah kan, lelaki perempuan ni dia ada lah tangkap cinta, tapi tak ada lah pergi sampai benda-benda pelik. Dia habis kurang pun dia surat cinta. Dia pasing-pasing macam tu lah. Dia nak jumpa, nak sembang lelaki perempuan ni agak susah. Sebab apa? Depa camp masih, depa punya tempat asing. Nak jumpa ni time mana time paling clear tau. Time waktu
Ni waktu pukul 8, 9, 10, 11 ni, time tu boleh jumpa. Time tu sebab ada kelas, dia dibagi kelas-kelas tu. Masa tu kalau cinta kan tak surat macam tu lah. Tak surat, suka kat hang ke bawah semua. Itu lah. Lepas tu dia susah dah. Lepas dia makan, dia dah asing lah. Lepas tu dia asing, dia memang dia takkan duduk. Payah nak duduk sekali semua ni. Saya pun dari sekolah pondok tu, masa pergi takut je. Tapi dalam masa tu, bila berarti surau ajak mengajak pula. Yang tu yang syok tu. Kan? Dia orang aduh, lawak tu. Ustaz Alih dah meninggal lama dah Ustaz. Allah Al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul Ustaz Alih. Ustaz kagak Ustaz Alih dah meninggal. Dah meninggal lah no. Allah Akbar. Ni Ustaz saya ni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Al-Fatihah, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Ustaz Alih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pun tak tahu no. Ni baru dapat tahu Pak Tam Malik. Terima kasih banyak no. Yang beritahu kata Ustaz Alias. Betul lah. Saya ingat balik kau kagak masa Ustaz kagak tu Ustaz Alias. Ustaz Alias ni banyak membimbing, bagi tazkirah kepada masa camp kami tu. Alhamdulillah. Tengok. Jadi itulah, banyaklah yang benda yang baik. Mungkin tak ada lagi orang buat live cerita bab PLKN ni. Jadi hari ni saya buat live untuk boleh share lah kepada seluruh sahabat-sahabat kita yang biasa duduk dalam PLKN. Dan juga kepada kerajaan hari ni, saya rasa buatlah sesuatu. Umur 18 hari ni kita tengok merempit kan, merempit belajar pengurusan jenazah. Betul, kita belajar fardu ain, fardu ain, fardu kifayah dalam dia waktu dia maghrib hingga ke isyak, kadang-kadang lebih sikit kan. Waktu tu lah belajar proses pembelajaran agama kan. Jadi saya rasa benda ni patut dibuat balik. Sebab kita tengok hari ni anak-anak muda kita umur 18 di mana. Mungkin dulu orang kecam, yang tu lah yang perhabis duit kerajaan lah apa. Sebenarnya saya rasa tak perhabis duit kerajaan pun kan. Sebenarnya ada juga kebaikan dia tu banyak sebenarnya. Mungkin orang dulu dia politik, tuan-tuan. Benda politik ni masing-masing lah. Kalau hang buat pi lah bagus macam mana pun, pemakam mesti dia kata tak betul, dia kata tak bagus. Tapi orang yang biasa duduk di sana, dia tahulah macam mana. Dan saya rasa patut ada lagi program-program macam tu, supaya ada jati diri. Anak-anak muda ni ada jati diri dan juga kekuatan kan. InsyaAllah sampai hari ni saya orang kata apa, masih ingat lagi benda-benda, kenangan-kenangan, pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Saya pernah jaga kantin tu budak PLK kat USM Penang sekitar 2004 Pengalaman PLK memang best tu. Kenal kawan-kawan baru, macam-macam aktiviti sihat. Tok lah ni camp dah kena roboh habis. Dah tinggal tapak je. Allah Akbar. Assalamualaikum hadir Bukit Tajam. Tu tu. Tak apalah. Kita nak buat apa, kenangan lah. Kenangan, benda tu kenangan bagi saya. Dan saya ceritalah pengalaman. Dah ramai juga yang biasa duduk dalam PLKN saya tahu dalam live ni, yang komen baik-baik. Tuan-tuan tengok lah. Nak kata tak baik tu saya rasa dok kot. Sayang kenangan, kenangan. Tok kapel dok kat PLKN dulu. Tak faham masa tu, tak faham. Berapa ratus dapat Tok lepas PLKN? Ada duit Saya pun tak ingat kan tuan. Terbaik pencerahan terbaik. Terima kasih Tok. PLKN terbaik Tok. Ya, PLKN terbaik. Saya pun tak ingat ada duit dapat duit Ada aku helau kan. Saya pun tak ingat 100 lebih Saya tak apa ingat lah. Camp PLKN Princess Halia dah jadi penjara pra bebas
Tempat PKN ni pun dah semak samun paras. Oh. Saya pernah jadi jurulatih khidmat negara kat UiTM kena Syah. Ada ops burung hantu tak? Saya pun tak ingat lah. Dia masing-masing camp tu dia tak sama, kan? Ada tu. Itulah allowance. Saya pun tak ingat lah no, sampai no. Ada. Tak sedih lah, ada lah 100 lebih kot, tak silap saya. Dapat 300. Makan sehari 6 kali. Betul. Hak tu bak makan saya ingat. Memang makan sehari 6 kali. 300 alhamdulillah. 300. Dapat allowance untuk dia masukkan dalam bank pertanian. Betul sampai jumpa jodoh. Bagus tu sampai jumpa jodoh. Saya tak ada jodoh lah. Memang saya ada kenal dengan seorang perempuan tu, tapi tak tahulah no. Mungkin tak ada jodoh kan. Dia pun sekolah agama, saya pun sekolah agama. Di situ saya kenal dengan dia, tapi tak ada jodoh, saya kahwin dengan orang lain. Pak Ali driver van duk buat khidmat negara komuniti pun dah meninggal. Pak Tam Alip tu. Siapa dia Pak Tam Alip ni? Kau Pak Tam ni jurulatih juga ke apa? Saya nak check tengok profil Pak Tam Alip ni. Pembangkang masa tu kata tak baik, mata lalat sebab politik rosak habis, BLK memang terbaik bina jati diri. Ya betul Mak Faizal. Itu betul. Itu tak boleh disangka. Kongsi tu kelebihan Bismillah 6 banyak penawak bisa. Dia banyak dia punya untuk makhluk halus ni, untuk kita pegang. Sebab Bismillah 6 ni kami diamalkan, kami diajak amalkan waktu saya mengaji di pondok di Kelantan tu. Memang kami hari-hari sebelum tidur kami akan baca Bismillah 6 ramai-ramai. Mesti tu orang awal pi Dewan Makan. Tak. Dia seronok saya nak cerita ni lah. PKN ni cerita ni pengalaman saya lah. Masa kami naik bas, saya ingat saya naik bas dari Kepala Batas. Ni Dewan Allahumma salli alaihi. Dewan apa? Dewan Badawi. Dewan Tun Badawi ni. Dewan Badawi lah. Dewan Kepala Batas tu nak sebut, tak ingat lah. Okey. Masa kami naik tu sampai ke sana, pertama sekali tuan-tuan, kami dijamu dengan makan. Masa tu jurulatih kami tak kenal Pak Tam jurulatih. Pak Tam jurulatih. Nanti saya nak tengok, saya tak apa nak cam muka Pak Tam. Nanti saya check tengok balik Pak Tam. Pak Tam yang ngajak ni ya. Yang ngajak bab kelas apa? Kelas apa Allahumma salli alaihi wasallam. Kelas pukul 9 tu lah. Kelas motivasi tu lah. Pak Tam cikgu PKN saya melantik Cikgu Idris. Saat saya nak kena, tak ingat saya pun. Saya tak mana lah. Nanti saya kena check balik. Minta maaf Cikgu Idris no. Saya kena check tengok balik muka. Baru nak kena cam. Saya cam cikgu-cikgu saya semua. Dewan Millennium. Ya. Pak Tam ajak MS. Pak Tam siapa tak kenal. Okey, saya daripada sana pi sana, mula-mula dijamu dengan nasi best lah tuan, dengan ayam masak daging, masak dasar, masak hitam, memang sedap. Masa tu jual kita makan bagi sesungguh. Makan bagi banyak. Kita pun makan banyak tuan. Esok hari pertama tahu tuan, pertama sekali tahu apa dia. Ni kena cukup habis ni, bagi clear. Ni rambut semua taruh habis semua, satu nombor dia. Perut. Kan? Esok saja tuan-tuan. Dia kena PT pagi tu, muntah tu. Kan? Ni saya cerita lepas 2-3 hari tu. Tuan-tuan pergi tengok nasi pun takkan lalu makan. Tambah kena kawat punya time. Pukul 12 11 ni kena kenang. 11 sampai 12 ni kawat tuan-tuan. Tengah panas Masa tu saya nak cerita tuan-tuan. Habis saja kawat tu, tuan-tuan pergi makan. Ni kawat ni pakai baju celurin ni. Pakai celurin lengkap. Saya ingat masa tu Syahidan Kasim nak main pok dah. Sebab camp kami camp Syahidan Kasim masa tu. Ni peluh ni jalan ni sampai ke kasut dah rasa peluh jalan tu. Habis saja kawat. Tuan-tuan pergi tengok nasi ni, saya rasa saya confirm tuan-tuan tak akan makan. Saya berapa kali saya tak makan. Tak lalu tuan-tuan. Mesti tok kena cikgu Pak Tam ni tok. Ya itulah saya rasa saya kenal semua nak kena tengok mungkin gambar ni. Kan? Tuan-tuan makan buah tuan-tuan, tak lalu dah nasi masa tu.
Ni saya cerita pengalaman saya masa tu semua masak lah ayam ke apa pun saya tak mau lah. Dia kena ragging tu, mesti kena Pak Tam. Tu lah saya nak kena check balik. Aduh, Pak Tam dah mengajak saya tu. Pak Tam tu, Pak Tam cikgu apa, cikgu Derih biasa mengajak saya kan. Tu intake berapa PKM anak saya. Badan letih sangat tu. Ya, badan letih. Jangan main-main. Benda ni jangan main-main. Jangan main-main. Teruk. Sonok lah saat ni saya cerita tu. Sonok. Ketua Kerani Encik Ismail pun dah meninggal. Banyak dah meninggal. Fatihah. Apalah, saya terima kasih lah pada Pak Tam dan juga semua jurulatih PLKN masa 2006 siri ketiga. Panggilan ketiga, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana banyak ilmu yang telah dicurahkan kepada kami. Masa tu kami ada lah, sampai hari ni pun kami bawa lagi. Tak habis waktu 2008 2006 tu, tak habis cikgu-cikgu ni. Saya beritahu sendiri. Nama saya Muhammad Fidoh bin Umar Adnan, duduk dalam camp dalam Delta. Dan Alhamdulillah sampai hari ni, bermang belum cakap, sampai hari ni ilmu-ilmu yang cikgu bagi tentang cintakan negara, jati diri, sampai hari ni Alhamdulillah masih ada lagi ilmu tu. Ni dah 2022, daripada 2006 sampai 2022 masih lagi ilmu tu ada, tak hilang. Jadi kepada siapa yang kata PLKN ni karut marut, saya rasa itu adalah satu benda yang salah lah, tuduhan yang tidak baik. Saya sampai hari ni pun dah berapa puluh tahun dah kot dah habis kan, sampai hari ni pun masih rasa lagi, masih ingat lagi. Proses pelajaran pun masih ingat lagi sampai hari ni. Saya rasa benda tu tak, kalau orang kata buang duit lah, apa bazir duit, saya rasa tak kot. Lebih baik buat benda macam ni. PLKN ditubuh 2004, dimasuk kepada 2018. Politik punya hal, Tunku Suhaimi salam. Sayang program ni bukan politik punya hal. Betul-betul. Saya jadi tukang rokok suria. Allahu Akbar. Itulah, tuan sendiri tengok orang yang bisa PLKN. Saya minta lah, ataupun kerajaan buat satu program, kumpulkan balik pelatih-pelatih, jurulatih yang mungkin kita boleh suai kenal balik. Mungkin ada benda-benda yang kita boleh buat balik untuk membantu negara ni dari segi latihan umur 18 hari ni ke. Saya rasa patutlah. Ini saya punya cadangan. Patutlah. Umur berapa, ustaz umur berapa? Saya umur 30-an lah. Orang pun dah tahu dah, bila 2006 ni dia tak lari dah. Orang dah tahu dah. Kira sendiri lah. Saya umur macam tu lah. Jadi apa lagi pendapat tuan-tuan? Saya nak baca pendapat tuan-tuan. Boleh tulis ni, saya nak baca. Harap program seumpama PLKN ditubuhkan semula. Syed Saddiq lah pandai sangat tu Singa. Dia tak kena PLKN kot, mungkin dia tak kena PLKN. Itu cakap pandai. Bagi orang yang kena PLKN, dia tahu. Apa-apa upi dulu baru tahu rasa sunok ke tak. Betul. Sayang tempat-tempat latihan PLKN pun dah terbiarkan. Ya, tanah jadi terbiar. Baik ada tu kan. Itu saya rasa elok lah kerajaan buat satu benda program balik, kumpulkan balik. Saya pun PLKN 2004 siri 3 JTUM tu. Tuan-tuan boleh tulis, kita nak baca ni. Saya nak baca dalam live ni. Tu rasanya tahun 88. Orang yang tahu lah, dia lah tak lari lah tahun 88, 87, 86 dia tak lari. Program macam ni patut diteruskan. Kalau di Thailand masih ada lagi program macam ni. Ya, betul. Macam-macam teknik pelatih sorok rokok, kami jurulatih pun kena kreatif. Betul itu. Tapi jurulatih memang selalu check, memang kena. Saya kena PLKN masa mula-mula BKA PLKN kumpulan pertama dah kena. Alhamdulillah. Bak cerita sorok ni kalau jurulatih cek memang kena tuan. Pandai pi macam mana pun mesti kena. Syed Saddiq lah masukkan PLKN, ditubuhkan Muflis tapi sendu
MFLS tapi sendu. PKN Jati seorang tu terbaik lah. Betul. Bagus PKN ni. Boleh mencegah remaja-remaja di luar sana menjadi kegiatan sosial yang tidak sihat. Itu tepat sekali, Azlina Ripin. Itu tepat sekali. Sebab di pembelajaran PKN ni, dia ajak terap kita tunjuk bagaimana kerosakan apabila dengan dadah, dengan apa ni semua. PKN ajak benda-benda tu. Kan? Alhamdulillah. Dan hari ni kami pun berguna sampai hari ni. Bagus PKN ditubuhkan semula mendidik anak bangsa yang berguna. Betul itu. Harap PKN kembali ke bilangan untuk rakyat Malaysia. Kita doa Salim, no? Saya doakanlah supaya kerajaan hari ni mungkin boleh tengok ni satu benda yang boleh diketengahkan, wallah, tapi kita tak tahu suara kita ni jauh ke mana. Kalau PM kita Datuk Seri Ismail Sabri kita dengar, alhamdulillah lah. Kan, kok boleh buat satu program apa-apa, kita sama-sama insya-Allah. Ada lagi nak komen baca-baca? Saya pun pernah kena 2008. Ya, terbaik dah tu. Sampai hari ni kita ada semangat cinta ke negara. Awal-awal dulu PKN tak ada aktiviti. Ya, time kami permulaan siri ketiga 2006 ni, permulaan pegang M16. Saya ingat lagi masa tu. Pertama sekali lah. Program ni patut diteruskan. National Service kat Singapura masih je ada. Betul. Program PKN lah dapat tahu siapa tak tahu baca Al-Fatihah, siapa yang tak sunat pun ada. Ya betul, hak tu betul. Kita terapkan semangat cinta negara dalam kelas kenegaraan. Teringat arwah abah saya setiap minggu hantar rokok tu. PKN tu sepatutnya diambil alih RAW Wataniah. Anak saya camp Semanggui. Budak sekarang bangga dengan stopper ada. Betul. Anak saya pun dulu tak ingat termila mula menangis tak mau join, tapi settle habis 2000 tahun dia menangis juga tak mau balik. Kalau saya ada lah ni depa nak buat, saya nak pergi lagi tu jadi pelatih pula nanti insya-Allah. Saya ambil dah program dalam bahagian agama ke apa-apa kan. Boleh, tak ada masalah tuan. Kalau benda ni diterapkan, kerajaan bagi lagi, kita boleh buat balik insya-Allah. Apa masalah dia? Tak ada masalah. Ramai sebenarnya tuan. Ramai sebenarnya apa ni pelatih-pelatih yang keluar ni yang mungkin boleh sumbangkan balik tenaga mereka. Mungkin boleh buat program sukarela ke macam mana ke. Kerajaan lah kena fikir benda ni. Kita boleh bagi cadangan, tapi kerajaan kena fikir. Saya, kalau kata bagi saya, memang saya suruh teruskan lah PKN ni. Biar pi lah orang yang nak kata tak berguna ke, habis duit rakyat ke. Tak, bagi saya umur 18 itu daripada duduk biar dia pergi merempik, pergi isap dadah, baik dia duduk PKN. Banyak benda, agama pun dapat, ilmu cintakan negara pun dia dapat, jati diri dia pun dapat. Banyak benda lah tuan. Maaf tu, PM pun kena dengar cakap orang 2-3 boleh dekat PKN. Saya PKN ni kalau insya-Allah lah. Itu sajalah setakat hari ni saya nak sama-sama dengan tuan-tuan. Jadi saya dah boleh bagi tahu yang tu lah. PKN ni terbaik. Dan saya harap mungkin ada lagi program-program begini. PKN menangis balik, PKN pun nangis sebab sayang nak tinggal kawan-kawan. Ya betul itu. Saya ada 2-3 orang lagi lah kawan-kawan yang masih berhubung lagi sampai hari ni. Masih ada lagi berhubung. Salam. Masih ada lagi kawan-kawan saya yang masih berhubung. Dan baru-baru ni tak silap saya masa duk berubat tu, ada seorang perempuan tu dia camp dengan saya lah. Pergi berubat dia pula lah dengan suami dia. Alhamdulillah lah jumpa balik. Tok sekarang dah di luar kawasan di Bedung. Saya dah di rumah saya. Jadi itu saya daripada saya tuan-tuan. Nasihat saya ataupun saranan saya, kerajaan patut buat balik PKN. Saya rasa patut adakan balik PKN supaya dengan bina balik PKN ni boleh meningkatkan jati diri anak-anak Melayu kita. Bukan tekan anak-anak Melayu tuan, anak-anak Malaysia kita berbilang kaum, supaya tidak ada perkauman di situ. Mengajak terap kecintaan pada negara, cerita diterapkan tentang agama kan. Jadi alhamdulillah saya rasa benda ni yang baik supaya diteruskan lagi. Jadi itu saya daripada saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang banyak tulis komen kan. InsyaAllah lah. Dan saya mohon ampun dan maaf jika kata-kata saya terkasar. Mungkin ada orang pihak-pihak yang ni
Pak Menawir pun kata setuju untuk kena ada bilik PKN. InsyaAllah Pak Menawir kita minta yang tu lah kan. Jadi Alhamdulillah insyaAllah saya haraplah kepada kerajaan boleh dengar suara kami. Kalau kerajaan tak dengar pun saya tak boleh kata apa benda ni kan. Sebab benda ni dah ada dulu tapi tiba-tiba dah dimansuhkan sebab politiknya hai. Jadi itu saya daripada saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.